Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala kita dapat sama-sama pada pagi yang mulia ini kita menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita, yang memberikan nikmat kesihatan kepada kita, yang memberikan nikmat yang sangat banyak, yang mana jika kita mahu mengira nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya kerana ia terlalu banyak. Bahkan kadang-kadang kita tak perasan pun dan kita tak sangka pun nikmat-nikmat itu kita akan terima daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat-sahabat semua, pada pagi ini kita akan sambung bacaan kita daripada kitab Riyadhus Salihin dengan sedikit huraian daripada saya daripada bab raja, bab harapan. Sudah beberapa sesi kita membaca hadis-hadis daripada bab raja, bab harapan. Dan masih ada banyak lagi hadis dalam bab ini. Kita baca sedikit demi sedikit, insya-Allah. Semoga dengan kita membaca hadis-hadis daripada bab harapan ini, kita akan menjadi orang yang sentiasa penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mudah berputus asa, dan sangat penting untuk kita membezakan antara harapan dan angan-angan. Harapan seperti yang pernah kita sebutkan dahulu, harapan itu apa, raja itu apa? Iaitu perasaan yang mahukan sesuatu, sukakan sesuatu, mahukan mendapatkan sesuatu yang akan membawa kepada usaha, membawa kepada amalan. Itu namanya harapan. Adapun kalau sekadar nakkan sesuatu tetapi tidak berusaha, tidak melakukan apa-apa untuk mendapat apa yang diinginkan, maka itu bukanlah harapan. Sebaliknya, itu hanyalah angan-angan kosong. Dalam bahasa Melayu kita panggil angan-angan majnun. Jadi apabila kita baca hadis-hadis dalam bab raja, dalam bab harapan ini daripada kitab Riyadhus Salihin, maka hadis ini, kitab ini membawakan hadis-hadis, ayat-ayat Al-Quran yang memberikan harapan agar kita beramal soleh, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah berlalu 12 hadis dalam bab ini yang telah kita baca, yang mana kesemua menunjukkan bahawa berita gembira, harapan yang Allah berikan kepada manusia ini, syarat pertama mereka mestilah mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mestilah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kerana apabila kita tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka kita telah melakukan syirik. Syirik adalah dosa besar yang tersangat besar. Apabila kita mati dalam keadaan syirik, na'udzubillah min zalik, kita takut kita akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita nak baca hadis yang ke-13 dalam bab ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, kunna qu'udan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana Abu Bakr wa Umar, ma'ana Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma, bersama-sama kami adalah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, fi nafarin, dalam satu kumpulan bersama sahabat-sahabat yang lain. Maka para ulama ketika huraikan hadis ini, mereka menyatakan ada keunikan pada perkataan Abu Hurairah ini. Dia kata bersama-sama kami, ma'ana Abu Bakar wa Umar, bersama-sama kami adalah Abu Bakar dan Umar, fi nafar,
dalam satu kelompok sahabat-sahabat yang lain. Sebenarnya cukup je dia cakap kami berada dalam satu kelompok, masa ada ramai sahabat. Tapi disebutkan Omar, Abu Bakar dan Omar menunjukkan kemuliaan mereka berdua. Jadi ketika tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersama sahabat-sahabat lain, mereka sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baini azhurina. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri, bangun dan meninggalkan para sahabat. Fa abta'a alaina fa khashina ay yuqtata'a dunana. Nabi SAW bangun meninggalkan para sahabat, dan Nabi SAW tidak kembali. Dan sampai para sahabat, Abu Hurairah kata fa khashina ay yuqtata'a dunana, sampai kami takut sesuatu yang tak elok berlaku kepada Nabi SAW. Takut baginda SAW ditangkap oleh musuh ke, dan semisalnya dijadikan tawanan oleh musuh. Lepas tu apa yang kata Abu Hurairah? Fafazi'na faqumna. Lalu para sahabat rasa risau, maka mereka pun bangun untuk mencari Nabi SAW. Fakuntu awwala man fazi'a fa kharajtu abtaghi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu para sahabat dan diketuai dimulakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu keluar mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka risaulah, takut Nabi sallallahu alaihi wasallam kena tangkap ke dengan pihak musuh, ditawan oleh pihak musuh ke. Hatta ataitu haitan lil ansar. Sampailah, kata Abu Hurairah, sampailah aku tiba di sebuah kebun milik orang Ansar. Di sebuah kebun milik orang Ansar. Di sebuah kebun tu ada di pagar dia ataupun tembok dia. Kemudian Abu Hurairah menceritakan, kalau dalam riwayat Muslim hadis yang sebenar dia lebih panjang. Kemudian dalam kitab Riyadhus Shalihin disebut wa dzukiral hadis bi taulihi ila qaulih. Lalu disebutkanlah hadis itu dengan panjangnya sampailah kepada sabda baginda SAW. Jadi ini merupakan manhaj atau metodologi Imam An-Nawawi rahimahullah ketika membawakan hadis-hadis Nabi SAW dalam kitab Riyadhus Shalihin. Imam An-Nawawi ada kalanya tidak membawakan seluruh teks yang ada dalam hadis tersebut. Jika hadis tersebut terlalu panjang, maka Imam An-Nawawi rahimahullah akan memendekkan hadis tersebut dan hanya mengambil bahagian teks hadis yang berkaitan dengan bab yang nak disampaikan tersebut. Jadi ini merupakan metodologi ulama hadis. Ini merupakan antara metodologi ulama hadis. Dan ini juga adalah metodologi Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari, antara cara penyusunan kitab Sahih Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari sering ringkaskan hadis. Itu ada beza sedikit antara Sahih Al-Bukhari dan Muslim, yang mana antaranya Imam Al-Bukhari sering ringkaskan sesebuah hadis, sedangkan Imam Muslim pula dia sering kali membawakan teks hadis yang penuh. Manakala antara beza antara Sahih Al-Bukhari dan Muslim lagi, sampai ada sebahagian ulama lebih mengutamakan Sahih Muslim berbanding Sahih Al-Bukhari ialah kerana daripada aspek pengulangan hadis. Seperti kita sebut tadi, Imam Al-Bukhari sering potong hadis. Maksud dia ringkaskan, dia ambil contoh satu bab tu, mungkin hadis tu ada panjang dan ada banyak bab dalam satu hadis. Jadi Imam Al-Bukhari dia pada satu bab dia hanya ambil potongan hadis yang berkaitan dengan bab tersebut. Lebih kurang macam metodologi Imam An-Nawawi dalam penyusunan kitab Riyadhus Shalihin. Jadi disebabkan itu juga boleh jadi barangkali kenapa dalam Sahih Al-Bukhari ada banyak hadis yang berulang. Manakala dalam Sahih Muslim jarang-jarang ada hadis yang berulang. Jadi sebab itu sebahagian ulama mengutamakan Sahih Muslim. Jadi Imam Nawawi dia kata hadis ni panjang lagi. Lalu sampailah Imam Nawawi sebut faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
kata Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah. Macam kita tiba tak faham kan? Bila ringkas hadis kita tak faham. Tadi Abu Hurairah bangun, para sahabat bangun, pergi cari Nabi SAW. Tak tahu apa jadi, tiba-tiba faqala Rasulullah SAW, tiba-tiba Nabi SAW bersabda. Jadi hadis ni sebenarnya panjang lagi, yang mana Abu Hurairah pun cari tengah-tengah malam gelap semua tu. Dia cari Nabi SAW. Sampailah kan dia sampai ke satu tempat yang haid, apa tu, di kebun tersebut. Lalu dia jumpa Nabi SAW. Lalu Nabi SAW bagi kasut Nabi kepada Abu Hurairah. Nabi SAW bagi kasut Nabi SAW kepada Abu Hurairah. Sebelum Nabi SAW ucapkan perkataan ni, nanti lepas kita akan baca apa yang Nabi SAW kata kat Abu Hurairah. Nabi SAW bagi kat Abu Hurairah kasut. Nabi SAW bagi kata kat Abu Hurairah kasut. Lepas tu faqala Rasulullah SAW, idhab faman laqita wara'a hadzal ha'id. Pergilah sesiapa yang engkau temui di belakang tembok ini, yashhadu an la ilaha illallah, yang mana mereka bersaksi, yang dia bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, mustaiqinan biha qalbuh, yang mana dia bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dengan penuh keyakinan daripada hatinya, fabashirhu bil jannah, sampaikanlah berita gembira kepadanya dengan syurga. Okey, jadi kalau saya dah sebut tadi, dalam hadis yang penuh Nabi SAW bagi kasut kepada Abu Hurairah. Apa tujuannya? Kalau kita lihat dalam syarah para ulama, disebutkan di sini antaranya nanti, sebab tadi kan Abu Hurairah dengan para sahabat pergi cari Nabi SAW. Mereka risaukan keselamatan Nabi SAW. Jadi apabila Abu Hurairah bawa kasut Nabi SAW, jumpa para sahabat, dan dia bagi tahulah dia dah jumpa Nabi SAW, maka para sahabat akan lega lah, dan akan lebih yakin dengan perkataan Abu Hurairah tadi. Oh, betul Abu Hurairah radhiyallahu anhu dah jumpa dengan Nabi SAW. Dan hadis ni panjang lagi. Lepas Abu Hurairah radhiyallahu anhu dah jumpa Nabi SAW, dan Nabi SAW suruh dia pergi sambil bawa kasut Nabi SAW, maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu berjumpa seorang sahabat. Siapa orang pertama yang Abu Hurairah berjumpa? Ialah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Abu Hurairah jumpa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan dia bagi tahu kat Umar apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu sesiapa yang bersyahadah. Syahadah ni apa? Para ulama menguraikan kenapa disebutkan syahadah. Syahadah ni mesti berlaku dengan dua, iaitu pertama diucapkan dengan lisan, dan diyakini oleh hati. Maka itulah syahadah. Sebab itu keimanan mesti diucapkan dengan lisan. Mesti. Pada asalnya syarat untuk seseorang menjadi Muslim, dia kena ucap dengan lisan dia syahadah, dan dalam masa sama hati dia juga perlu mengakui apa yang dia syahadah, perlu percaya dengan apa yang dia ucapkan tersebut. Jadi itu pada asalnya. Itulah sebab itu disebut ucap dua kalimah syahadah. Jadi lepas Abu Hurairah jumpa Nabi SAW dan dia beredar, dia berjumpa dengan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi dia pun bagi tahu kepada Umar apa yang Nabi SAW sampaikan, iaitu sesiapa yang bersyahadah, bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, mustaiqinan biha, hati dia yakin dengan perkara tersebut, maka sampaikanlah berita gembira padanya tentang syurga. Maksudnya dia akan masuk syurga. Umar radhiyallahu anhu tak puas hati. Apa sebenarnya Umar radhiyallahu anhu tak puas hati sampai dia nak jumpa dengan Nabi SAW sendiri? Apa sebenarnya yang mendorong Umar buat macam tu? Dia macam tak setuju. Bukan dia tolak hadis tersebut, cuma dia risau. Dia melihat lebih afdal untuk perkara tersebut tak disampaikan kepada umum, kerana ditakuti masyarakat salah faham. Nanti masyarakat akan meninggalkan amal, cukup dengan kalimah syahadah tanpa amal.
Maksudnya mereka akan ucap kalimah syahadah tapi mereka masih buat maksiat, sebab mereka rasa tak apalah, masuk syurga juga. Jadi itu adalah kerisauan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan kita dah bincangkan bab tu sebelum ni. Kita masuk hadis yang seterusnya. Wa an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talaqallahu ta'ala fi Ibrahim. Daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah kepada tentang Nabi Ibrahim. Dalam surah Ibrahim ayat 36. Apa kata Nabi Ibrahim sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala bagi tahu dalam Al-Quran? Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Kata Nabi Ibrahim AS, Tuhanku, sesungguhnya berhala-hala itu telah menyesatkan ramai daripada manusia. Sesiapa yang mengikutiku, maka dia daripada kalanganku. Kemudian kata Allah bercerita pula tentang Nabi SAW, baca pula ayat yang Allah sebut tentang wa qaula Isa, tentang perkataan Nabi Isa AS, in tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau mengazab mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba-Mu, dan seandainya engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha agung lagi maha bijaksana. Farafa'a yadayhi, lepas Nabi SAW baca ayat yang berkaitan Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim kata, ya Allah, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan ramai daripada manusia. Sesiapa yang mengikutiku, mereka adalah daripada kalanganku. Kemudian Nabi Isa pula sebut, seandainya engkau mengazab mereka, sesungguhnya mereka ini adalah hamba-hamba-Mu, tetapi jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau maha agung lagi maha bijaksana. Lepas Nabi SAW baca ayat ni, Nabi SAW farafa'a yadayhi, Nabi SAW mengangkat kedua tangannya, lalu berkata, Allahumma ummati ummati, wa ya Allah, umatku umatku. Wa baka, lalu Nabi SAW menangis. Faqala Allah, lalu Allah berkata, ya Jibril, wahai Jibril, idhhab ila Muhammad, pergilah kepada Muhammad, wa rabbuka a'lam, sedangkan Allah lebih tahu. Fasalhu ma yubkihi, tanyalah kepada dia. Allah katakan Jibril, pergilah jumpa Nabi Muhammad SAW, tanya baginda, fasalhu ma yubkihi, apa yang menyebabkan dia menangis. Allah suruh Jibril tanya ni, bukan maksudnya Allah tak tahu, sebab tu disebut sini wa rabbuka a'lam, sedangkan Tuhan kamu tu lebih mengetahui. Fa'atahu Jibril, lalu Jibril datang jumpa Nabi SAW. Fa'akhbarahu Rasulullah SAW bima qal, lalu Rasulullah SAW pun menyampaikan kepada Jibril dengan apa yang dikatakan. Wa huwa a'lam. Faqala Allah Ta'ala, lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun menjawab, ya Jibril, idhhab ila Muhammad, wahai Jibril, pergilah berjumpa dengan Muhammad. Faqul inna sanurdika fi ummatika wala nasu'aka. Jibril pergilah jumpa dengan Nabi Muhammad SAW, bagi tahu sesungguhnya kami telah redha kepada kamu, kami telah meredai kamu pada umat kamu, dan kami tidak akan menyakitimu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi dalam hadis ni Nabi Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi tahu pada Nabi SAW bahawa Allah telah redha kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lihat ayat-ayat yang dibaca oleh Nabi SAW tadi, para Nabi sedang bercakap tentang tentang keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana sesiapa yang
syirik pada Allah, tidak mengikuti para nabi, maka Allah mempunyai hak. Allah akan mengazab mereka. Sebab tu Nabi Isa kata, in tu'azibuhum fa innahum ibaduk. Kalau kamu mengazab mereka, mereka tu hamba kamu. Maksud kamu yang berhak buat macam tu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dan jika kamu ampuni mereka, sesungguhnya engkau adalah yang maha agung, yang maha kuat, yang maha bijaksana. Jadi ada dua sifat Allah, sifat adil dan sifat rahmah. Allah Subhanahu Wa Taala apabila menghukum orang-orang yang engkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala menghukum mereka dengan penuh keadilan. Manakala untuk orang-orang yang beriman, Allah memberikan rahmat kepadanya, bukan sekadar dengan penuh keadilan, bahkan dengan penuh rahmat. Ada kalanya rahmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, bukan ada kalanya, memang rahmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita itu lebih besar daripada amalan ketaatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Allah telah redha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah redha kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bukti dia? Para ulama ketika huraikan hadis ni, antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dia kata bentuk keredaan Allah Subhanahu Wa Taala pada umat Muhammad antaranya ialah umat Muhammad diberikan pelbagai khususiat, pelbagai pengkhususan, keistimewaan yang tak diberikan kepada umat-umat lain. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan jadi antara umat yang paling awal nanti pada hari kiamat, yang akan awal masuk syurga. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan pelbagai kemudahan, dan orang yang beriman dia tidak akan kekal dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang beriman tidak akan kekal dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah redha kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas baca dua ayat ni, Nabi SAW nangis risau tentang umat dia. Sebab tu Nabi sebut ummati ummati, Allahumma ummati ummati, ya Allah, umatku umat aku. Jadi lafaz ummati ummati ni memang ada dalam hadis Nabi yang sahih, antaranya dalam hadis ini, tetapi bukanlah dikatakan bahawa pada akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika nak meninggal dunia, Nabi SAW sebut ummati ummati, umatku umatku. Itu tak betul. Itu perkataan Nabi ummati ummati bukan berlaku ketika Nabi SAW nak dekat wafat, ketika tengah nazak dan semisalnya, bukan. Kita baca hadis yang seterusnya. Wa an Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu qala kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin faqala. Kata Mu'az bin Jabal, aku sedang membonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar, di atas seekor keldai. Faqala ya Mu'az, hal tadri ma haqqullahi ala ibadih? Wahai Mu'az, kamu tahu tak apakah hak Allah ke atas hamba-hambanya? Wa ma haqqul ibadah ala Allah, dan apakah hak hambanya ke atas Allah? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, lalu Nabi SAW menjawab, fa inna haqqallahi 'alal ibad ay ya'budu. Hak Allah ke atas hambanya adalah agar mereka menyembahnya sahaja, wala yusyriku bihi syai'a, dan tidak mereka tidak menyekutukan dengannya sesuatu pun. Wa haqqal ibadi 'ala Allah, adapun hak hamba-hamba ke atas Allah Subhanahu wa taala, alla yu'azziba man la yusyriku bihi syai'a. Hak hamba-hamba ke atas Allah ialah agar Allah tidak mengazab sesiapa yang tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesiapa pun. Jadi Nabi SAW bagi tahu pada Mu'az hak Allah dan hak hamba. Hak Allah ialah agar kita mentauhidkan Allah, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Manakala hak kita sebagai orang yang mentauhidkan Allah ialah Allah tidak mengazab kita dengan neraka. Fakultu, lalu Mu'az kata, ya Rasulullah, afala ubashirun nas, adakah aku perlu sampaikan berita gembira ini kepada manusia? Qala, lalu nak jawab Nabi SAW, la tubashiruhum fayattakilu, jangan sampaikan berita gembira ini kepada mereka, fayattakilu, nanti mereka akan meninggalkan amal. Maksudnya mereka akan bergantung pada hadis ni saja dan tanpa beramal langsung. Muttafaqun alaih.
Jadi dalam hadis ni menyatakan bahawa orang yang mentauhidkan Allah tidak akan diazab dengan api neraka. Apa maksudnya? Seolah-olah ada percanggahan dengan riwayat yang menyatakan tentang antaranya kisah orang yang terakhir masuk keluar daripada neraka, orang yang terakhir masuk ke dalam syurga sebab sebelum tu dia masuk dalam neraka. Seolah percanggahan. Jadi para ulama menyatakan bahawa maksud di sini ialah orang yang mentauhidkan Allah, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka sama sekali tidak akan kekal di dalam neraka Allah. Mereka tidak akan kekal dalam neraka Allah. Orang-orang yang mentauhidkan Allah, jika mereka banyak buat maksiat, mereka banyak buat kezaliman, sama ada mereka akan terus masuk syurga dengan rahmat Allah, ataupun mereka transit dulu dalam neraka untuk dihukum dengan penuh keadilan, lalu dikeluarkan daripada neraka dan masuk ke dalam syurga. Kita tak nak transit kat neraka. Jadi orang beriman, cuma orang beriman tidak akan kekal dalam neraka. Okey, kita baca dua hadis lagi. Wa anil Bara' bin Azib radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Bara' bin Azib dikatakan daripada Nabi SAW, al-muslim idza su'ila fil qabri, seorang Islam itu apabila disoal dalam kubur, yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, seorang itu apabila ditanya dalam kubur lalu dia bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, fadzalika qauluhu ta'ala, itulah maksud firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ibrahim ayat yang ke-27, yusabbitullahu allazina amanu bil qawli tsabit, Allah Subhanahu Wa Taala akan menetapkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah, pada kehidupannya di dunia dan di akhirat. Sebagaimana jika kita di dunia kita bersyahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, insya-Allah dalam kubur kita dapat menjawab soalan tersebut. Maksudnya kalau di dunia kita mentauhidkan Allah, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita dapat jawab soalan dalam kubur tersebut. Kalau kat dunia kita mensyirikkan Allah, kat dunia kita tolak Rasulullah SAW, tolak sunnah Nabi SAW, maka dalam kubur kita tak dapat. Jadi apa yang berlaku dalam kubur itu ialah apa yang berlaku di dunia. Jadi jangan tunggu sampai waktu dalam kubur baru kita nak ucap kalimah syahadah. Biar waktu kat dunia kita ucap kalimah syahadah supaya kita dapat jawab soalan para malaikat dalam kubur ini. Hadis sahih Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kita baca hadis yang terakhir pada pagi ini. Wa an Anas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, innal kafir idza amila hasanatan, orang-orang kafir apabila mereka melakukan satu kebaikan, ut'ima biha tu'matan minad dunya, apabila mereka melakukan satu kebaikan, maka mereka akan diberikan balasan di dunia ini. Mereka orang kafir, bukan maksud mereka buat kebaikan mereka tak dapat balasan langsung, mereka dapat balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi di dunia. Wa ammal mu'min, adapun orang yang beriman, fa inna Allah Ta'ala yudakhiru lahu, fa inna Allah Ta'ala yudakhiru lahu hasanatihi fil akhirah. Adapun orang yang beriman, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyimpan kebaikan-kebaikannya pada hari kiamat nanti. Wa yu'qibuhu rizqan fid dunya ala ta'atih, dan dia dikurniakan rezeki di dunia di atas ketaatan yang dia lakukan. Maksudnya orang kafir bila dia buat kebaikan, dia dapat balasan kebaikan tu, tetapi hanya di dunia sahaja. Adapun orang yang beriman, maka pahala ganjaran untuk kebaikan dia akan disimpan untuk hari akhirat nanti, dan dia akan diberikan rezeki di dunia ini atas ketaatan dia. Maka dia dapat dua-dua. Orang beriman dia dapat dua-dua, dia dapat balasan di dunia dan balasan di syurga, di akhirat nanti. Adapun orang kafir, dia hanya dapat balasan kebaikannya di dunia sahaja. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, innallaha la yazlimu mu'minan hasanatan yu'ta biha fid dunya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menzalimi kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Orang yang beriman, dia akan diberikan dengan balasannya di dunia, wa yujza biha fil akhirah, dan akan diberikan ganjaran juga di akhirat. Sama macam maksud hadis tadi. Wa ammal kafir fa yut'amu bihasanatin
ma amila lillahi ta'ala fid dunya. Adapun orang kafir, dia akan diberikan balasan juga untuk kebaikan-kebaikan yang dilakukan di dunia ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza afdha ila al-akhirah, apabila sampai pada hari akhirat, lam yakul lahu hasanatun yujza biha. Tetapi bila dia dah diberikan balasan di dunia ini untuk kebaikan-kebaikan yang dia buat di dunia, jadi pada hari kiamat, lam yakul lahu hasanatun yujza biha, bila sampai hari akhirat tidak adalah kebaikan untuk orang kafir tersebut untuk dia diberikan ganjaran. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maka kesimpulan hadis ini ialah orang yang beriman dia dapat dua ganjaran kebaik daripada hasil ketaatan dia, iaitu dia akan dapat balasan di dunia dan di akhirat. Manakala orang kafir, dia akan dapat balasan di dunia. Jadi kita janganlah kita hairan kenapa orang kafir kadang-kadang ada yang hidup dia bahagia kat dunia, dia dapat macam-macam. Kalau dia baik, Allah bagi juga. Hatta orang jahat pun, yang memang jahat, orang kafir dan jahat pun kadang-kadang dia dapat. Sebab kadang-kadang itu istidraj, dan rahmat Allah memang luas. Allah bagi pada sesiapa saja yang Allah nak. Tapi bila Allah hukum dengan penuh keadilan. Hanya orang yang berhak dapat hukuman saja yang akan diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat-sahabat semua, kita dah baca beberapa hadis pada pagi ini. Apa kesimpulannya? Kita kena sentiasa bersikap positif dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan putus asa. Kalau kita berdosa, kita bertaubat pada Allah. Dan yang paling penting ialah kita mentauhidkan Allah, agar kita dapat semua berita gembira yang Nabi SAW sampaikan kepada kita ini. Sebab semua ini hanya khas untuk orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi kita dah sebut tentang orang kafir yang mereka tidak akan dapat sebarang balasan di akhirat. Di sini saya rasa saya perlu mengemukakan sedikit teguran kepada sebahagian saudara-saudara kita yang kadang-kadang bila orang kafir buat benda yang baik, atau orang kafir tegur kita, contoh ada orang Islam dia buat perkara yang tak elok, orang kafir tegur orang Islam tersebut, maka sebagai orang Islam dia akan membalas kepada orang kafir tersebut, kau tu akan masuk neraka lah, kau punya kebaikan Allah tak kira lah, tak payahlah sibuk nak tegur orang Islam. Itu perkataan yang tak benar. Maksud apa tak benar? Ia perkataan yang tak patut diucapkan. Perkataan yang benar perlu diucapkan pada tempat yang benar. Bila kita kena ucap macam tu kepada orang kafir, maksudnya bagi tahu kat dia bahawa kebaikan yang dia buat ni rugi, tak akan dibalas oleh Allah di akhirat nanti ketika kita nak ajak mereka masuk Islam. Ketika tu kita kena cakap macam tu. Tapi kalau ketika orang kafir tersebut tegur saudara se-Islam kita yang buat kezaliman ke, buat kejahatan ke, kita kena terima kasih kat dia lah. Kena terima kasih kat dia. Bukannya pergi ejek dia dan kata kau ni tak payah menyebut, kau tak akan masuk neraka. Itu tak betul. Bukan itu manhaj Nabi SAW. Itu ke yang Nabi SAW buat kepada orang kafir yang tolong baginda SAW? Adakah Nabi SAW cakap macam tu? Kat mereka tidak. Bila mereka tolong, Nabi hargai pertolongan mereka. Bukan Nabi SAW memperlekehkan mereka. Jadi kita kena ikut Nabi SAW lah. Nabi SAW tunjukkan contoh akhlak yang baik pada kita. Bagaimana berinteraksi dengan orang-orang beriman, bagaimana berinteraksi dengan orang-orang yang kafir. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk untuk kita beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling penting lagi ialah agar kita kekal dalam tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.